Relax bro. Okay, kembali kita ke podcast Relax Bro, episod ke-27. Kita ada dua topik lagi yang nak dibincangkan secara ringkas. Jangan lupa follow kami di platform media sosial kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Jangan lupa komen, share, like dan follow. Jadi Dok, kita ada satu topik yang saya rasa quite interesting. Ada pertikaian di antara ahli Dewan Negara. Dia rentetan daripada isu kalimah Allah ni lah kalau tak silap saya. Ada pertikaian di Dewan Negara yang quite emotional lah. Saya tak sempat tengok video, tapi masa kita borak tadi tu, bila dengar tu macam sampai nampak ini adalah impact bila kita keep on escalating the topic. Dia jadi sampai semua orang bergaduh. Macam tu Dok? Siapa yang bergaduh ni? Dia antara YB Senator Datuk Arman dengan YB Senator Tan Lika. Tan Lika sekarang ni timbalan Presiden MCA Naib timbalan? Presiden MCA. Naib Presiden. Saya tak pasti sama ada benda tu berlaku daripada rentetan daripada kes itu. Tetapi kemunculan perdebatan ini tentunya dia akan ada dikaitkan dengan apa yang berlaku dalam isu KK Mat lah dan sensitiviti umat Islam. Apabila YB Tan Lika menyebut Malaysia negara sekular, so Datuk Arman bangkit bantah tak betul tu perlembagaan. Yes. So itu seperti topik dah dibahaskan. Pada saya, kalau kita nak go to technical part, rujuklah pakar-pakar kehakiman, institusi kehakiman dalam negara kita. Kita ada Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, kita ada Tun Saleh Abbas, kita ada Datuk Mano. Ini semua sama ada daripada kalangan mereka pakar perundangan, dan juga di kalangan mereka ada mantan ketua hakim negara pun. Seperti Tun Saleh Abbas. Clear cut, Malaysia ni bukan negara sekular. Okay, itu Malaysia, jelas. Perlembagaan kita, trust dia adalah disebut clear dalam perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama persekutuan. So secara asasnya Malaysia ini difahami bahawasanya adalah sebuah negara Islam. Cumanya kita adalah perkara-perkara yang agak fleksibel perlaksanaannya. Okay, dari sudut perundangannya kita agak terbuka dengan sistem demokrasi yang diamalkan sekarang. Walaupun ada pihak setuju, ada pihak tak setuju, itu nombor dua. Tapi untuk menghukum secara total Malaysia itu negara sekular, itu tak betul. Malaysia masih lagi dalam kategori negara Islam, ataupun ada orang kata negara umat Islam. Negara di mana Islamnya adalah agama persekutuan. So clear dalam perlembagaan bab tu. Jadi saya rasa kenyataan YB Tan Lika itu tak menepati maksud sebenar, cheese sebenar perlembagaan persekutuan. Walaupun kita tahu dalam sejarah perlembagaan kita ni disiap oleh siapa? Suruhan Jairit. Dan dalam Suruhan Jairit ni ada seorang orang Islam, Hakim Abdul Hamid, saya tak silap saya, daripada Pakistan. Beliau antara yang bertegas untuk mencadangkan kemasukan clause perihal Islam dalam perlembagaan. Okay. So jadi ada kat situlah menunjukkan bahawasanya pengiktirafan Suruhan Jairit tu sendiri yang membentuk perlembagaan terhadap Islam sebagai agama persekutuan dalam negara. Walaupun ada beberapa kenyataan, ada orang guna kenyataan Tunku Abdul Rahman bahawasanya Malaysia dan negara sekular, kita kena tengok konteks dia cakap apa. Sekular dari perspektif apa. Okay. Sekular dari perspektif ekonominya ke, perspektif lifestyle-nya ke, ataupun nak kena tengok konteks lah dia cakap kat mana. Tapi asas perlembagaan kita yang mana yang lain tak ada pun disebut dalam tu, tapi disebut Islam. So make it very 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 clear. Dalam keadaan tak menindas hak-hak orang yang beragama, mereka boleh beragama dengan aman, tak ada masalah. Islam tak kacau. So very clear. So jangan bangkitkan isu yang macam ni lagi. Dan saya rasa pertengkaran YB Tan Lika dengan Datuk Arman ni, saya tengok macam YB Tan Lika dia berkeras. Janganlah guna kuasa immunity dalam Dewan untuk bercakap sesuka hati kita. Kita study lah. Kita dah bersama dah Tan Lika ni, YB Tan Lika ni daripada MCA dalam Barisan Nasional. Takkanlah isu ni dah berpuluh tahun dah kita bersama, masih lagi dah diulang zikir. Cukuplah, full stop. Dan rentetan daripada isu-isu yang mari seperti ni, kita nak debate lagi isu yang macam ni, dia menimbulkan apa? Menimbulkan ketegangan. Jadi kita fikir macam mana kaedah untuk kita tenteramkan dan aman dengan orang kita. Saya benda-benda macam ni saya risau lah Dok. Saya tengok
trend ni dia dah jadi satu trend yang mana ada ramai ahli-ahli politik yang mementingkan diri sendiri ni mula memainkan isu-isu yang memberi manfaat kepada dia dan parti dia. Dia istilah dia macam ni lah. Dia seolah-olah they want to shed a blood on the street. Because when you shed a blood on the street, yang untung ni orang politik. Pasal orang politik tu akan jadi hero. Benda macam ni saya rasa kita kena berhati-hati. Terutamanya rakyat dan pengundi. Jangan kita benarkan pemimpin-pemimpin politik ni memanipulasi isu-isu yang boleh membawa kepada kemarahan rakyat. Yang ni saya rasa tak cun lah. Saya kurang bersetuju lah. Sebab akhirnya nanti yang bergasak kat bawah ni kita. So dia jadi macam we need to be very careful lah. Kita boleh escalate sesuatu isu. Kan, contoh macam apa yang dibahaskan dalam Dewan Negara di antara Tan Lika dengan YB Senator Arman ni. Isu negara Islam Malaysia negara sekular ni. It's no brainer. You memang akan claim orang yang bukan Islam, ada segelintir orang bukan Islam yang akan claim negara ni sekular. Sebab dia akan memenuhi keperluan kehidupan dia. Tapi yang termaktub dalam perlembagaan tu jelas. Kalau you tak boleh nak faham benda tu, then we have a problem. Dan you tak layak pun jadi ahli senator. Kalau nak kita keras lah. Tapi macam Dok cakap tadi lah, kita ni sama-sama Barisan Nasional. Ini pun dah lama saya tak dengar. Kata Barisan Nasional ni dah lama kita tak dengar. Bincanglah dalam Barisan Nasional. Elok-elok. Kan? Kita ada tahu kata nak angkat benda-benda yang menyentuh sensitiviti. Kena bijak. Ini kita pun kena minta jugalah mungkin Setiausaha Agong Barisan Nasional untuk buat satu sesi berkaitan dengan benda-benda macam ni. Sebab kita dalam Barisan Nasional kita ada MCA, ada MIC, ada PBRS, ada UMNO. Isu-isu yang berkaitan dengan Islam dan bukan Islam ni juga perlu dibincang dalam Barisan Nasional. Setuju. Bukan setakat dalam Majlis Pakatan Harapan Barisan Nasional, tak. Bukan, kita ada Kerajaan Madani, Sekretariat Kerajaan Madani, itu pun dibincang juga. Sebab akhirnya nanti yang bertelagah kita. So saya rasa sampai situlah saya nak bercakap memang lama lah. Tapi ada satu topik yang kita nak bincang ni. Yang ini saya rasa ramai yang tunggu. Termasuklah juga kita punya kawan-kawan kita yang bantu kita rekod podcast kita ni, ramai menunggu isu kecurangan Alif Aziz. Saya dengar juga isu Alif Aziz, saya tak kenal siapa sebenarnya, Dok. Saya tengok kan, siapa Alif Aziz ni? Kita tanya rumah, siapa Alif Aziz ni? Oh, okey. Okey lah, boleh lah, handsome lah orangnya. Tapi saya rasa ramai yang antara pendengar dan penonton ni kenal lah dan tahulah apa isu Alif Aziz ni. So, apparently, saya pun baru tahu, apparently, dia ni pun dah banyak kali dah dikaitkan dengan artis-artis wanita cantik yang selain daripada isteri dia. Isteri dia pun cantik kan, Dok? Tak adalah isteri tak cantik. Isteri dia cantik. Apa nama? Bella, nampak? Saya saja sebut pasal nak tengok orang belakang tu dia sebut tak nama siapa. Saya tahu nama yang tulis kat sini, ada nama Bella Astila, tapi saja nak sebut, nak tengok. Kalau tanya saya, walhal dah hafal. Kalau tanya saya tak tahu kan. Tapi bila saya tengok gambar tu, cantik Bella Astila, orang Sabah kan, tak silap saya. Tapi mungkinlah lelaki yang bernama Alif Aziz ni mungkin dia pasal dia handsome lah kot, dan dia pelakon. Jadi adalah banyak rumor-rumors. Kita ni tak nak cerita pasal aib dia. Itu je. Kita kalau boleh kita nak cerita yang mana benda-benda sebegini di bulan-bulan Ramadan ni, saya rasa jangan kita besar-besarkan lah, Dok. Yang ni saya nak tanya pendapat pakar. Ni banyak pakar. Prinsip dia mudah je. Prinsip dia mudah. Kalau berkenan kahwin je lah. Tu satu bab lah. Tambah je lah cawangan tu. Tak ada payahnya. Tu satu. Yang keduanya, kita ni cakap pasal aib orang ni dalam hadis kan dilarang. Kan disebut dalam hadis man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, itu Allah akan tutup aib dia di akhirat. Tutup aib orang. Cukup dia dikenakan tindakan dalam pendakwaan. So biarlah ikut proses perundangan. Dia salah, ambillah tindakan ke atas dia. Dia tak salah, selesai masalah dia. Okey. Cumanya yang saya yang kita boleh sentuh pasal isu ni satu benda, masalah macam ni kerap kali berlaku. Dalam TikTok ni, orang suka bahas berkenaan dengan gosip. Satu, isu khalwat ke. Kedua, isu rumah tangga orang. Keretakan rumah tangga.
kemudian tambah isteri. Okay, bila ada artis ke, selebriti ke, tokoh korporat mana tambah isteri ke contohnya, dah jadi macam satu perbincangan dan perdebatan. Kutuk. Yang perempuan, sebahagian wanita kata kutuk lah. Pasal apa hampir tambah ni? Perampas. Okay, dia kata perampas penyundul. Lah. Penyundul ada, perampas ada. Perampas macam-macam lah. Dikaitkan dengan hal yang seperti itu. So, isu yang berlaku sekarang ni, saya nak kata simple je. Rampas tak rampas ke, yang tu terpulang daripada korang. Saya kata ni, kita nak kongsi dalam bulan Ramadan ni, okay, macam mana nak uruskan komunikasi rumah tangga. Sekiranya dah ada pertambahan cawangan, dah ada pertambahan isteri contohnya, bagi yang tambah ni, okay, nak kena bijaksana mengurus. Fitnah luar ni nak buat macam mana? Betul. Ini bukan nak buat macam mana, sepatutnya elakkan berhenti dan bercakap pasal orang. Dia bercakap pasal orang. Elakkan lah. Rumah tangga orang lah. Tapi kalau dah kita ambil dia risiko untuk tambah cawangan, tambah rumah, kena pandai mengurus dan komunikasi kena baik. Janganlah setiap kali bergaduh kau orang pakat bini ni buat masuk dalam IG dia, meluah perasaan. Masalah. Ambil gambar dengan pokok. Dia dengan melihat dan merenung masa depanku. Yang ni ambil gambar dengan bulan. Selfie kat cermin rumah, nampak bulan kat atas, aku dengan bulan malam ni. Ditemani bulan saja kehidupan aku. Ini benda-benda yang tak bagus kita sebarkan masalah rumah tangga dalam rumah. Di media sosial. Di social media. Nabi, macam mana Nabi uruskan rumah tangga? Nabi ada ketegasan. Dan Nabi tak suka jadikan isteri dia ni compete each other. Dia tak ada compete. Saya bagi contoh dalam hadis Bukhari. Hadis pasal khiba. Pasal ketika setiap kali 10 hari Ramadan Nabi akan iktikaf. Dalam bulan puasa Nabi akan iktikaf 10 hari Ramadan. Tahun tu Nabi dah iktikaf dan Nabi dah iktikaf. Aisyah pasangkan Nabi khiba. Kata Aisyah dalam hadis fa'adrib lahu khiba'a. Aku pasangkan kepada Nabi kemah kecil. Dan Nabi iktikaf dalam kemah tu lah. Kemudian datang Hafsah. Hafsah tengok, bagus juga idea ni. Dia kan isteri Nabi juga. Hafsah pun kata, aku pun nak pasang. Kau boleh Aisyah aku nak pasang satu kemah dekat Nabi. Aisyah kata, okey, kamu nak pasang lah. Aisyah pun pasang. Hafsah pun pasang. Dua kemah dah. Mari yang ketiga, Zainab bintu Jahsh, isteri Nabi juga. Dia tengok, Aisyah pasang. Hafsah pasang. Aku pun nak pasang juga. Dia pun pasang satu kemah lagi. 3 kemah dekat Nabi. Tiba. 3 kemah. Macam mana lah tu? Nabi keluar iktikaf pagi tu. Nabi tengok, apa je? Bukan Nabi tak kata lah apa jadi. Assalamualaikum. Nabi kata, apa cerita ni? Apa cerita ni sampai 3 kemah ni? Kosong tak ada orang. Aisyah pun ceritalah, ni kemah Hafsah, ni kemah Zainab bintu Jahsh, ni kemah ni. Nabi kata apa? Al-birra turawna bihinna. Adakah dengan benda ni kau orang kira ini adalah satu kebajikan? Nabi buat tahu untuk mengurus komunikasi rumah tangga, Nabi batalkan iktikaf tahun tu. Hadis Bukhari. Dan Nabi qada balik iktikaf Nabi dalam bulan Syawal. Nabi batalkan, cancel. Sebab apa? Sebab perselisihan isteri ni dah start nak bersaing dah. Tak positif. Sepatutnya pertambahan cawangan ni dia membantu memperkasakan rumah tangga. Compliment. Hak mana hang kurang kat mana, hang masa lebih hang jaga ni. Hang mungkin ada cerdik pandai sikit, hang bantu suami dalam bab ni. That's how pengurusan rumah tangga yang baik. Okay. Ini teori umum tapi praktikalnya pandai-pandai lah. Jadi kepada orang, jangan duk sibuk lah orang ni kena tahan, kawan ni kena ni. Kita doakan dia, kalau dia suka, kahwin je lah. Tak payahlah nak kata perampas ke tak perampas ke, itu terpulang lah dengan penilaian masing-masing. Saya sekiranya mematuhi syariat, cara patuh syariat, mendepati syariat, inilah masa dia. Kita bercakap pasal soal kalimah Allah. Inilah syariat. Salah satu syariat yang kita kena dan kita terima. Betul. Saya nak tambah sikit lah. Saya pun tak nak ambil masa banyak. Satu lagi yang boleh terbincang juga dalam isu Alif ni adalah kes penceraian di kalangan orang Islam ni pun meningkat dok. Daripada tahun 2021 ke tahun 2022 ada meningkat sebanyak 45%. Daripada 31,650 ke 46,138 penceraian di kalangan umat Islam. Bila kita cerita pasal isu penceraian di kalangan umat Islam ni adalah isu keruntuhan institusi keluarga. Bila bercerai ni, kita suami dan isteri bercerai ni satu hal. Tapi bila ada anak-anak ni, dia akan jadi lebih pening pada, jadi crucial. Itu kalau yang bercerai secara setuju kata suka sama suka tak apa. Saya ada kawan yang bercerai, suka sama suka tapi masih lagi menjaga anak bersama-sama. Ada.
Ada juga kes bercerai yang anak tak boleh jumpa bapak atau anak tak boleh jumpa mak. Ada yang bercerai yang anak boleh jumpa mak sehari dua dengan bapak sehari dua. Ini komplikasi bercerai. Bila kita dalam keadaan sebegini, Dok, dah sampai masanya juga kita ni sebagai orang Islam ni. Ni parti-parti politik lah dok cerita pasal kalimah Allah. Isu institusi keluarga Islam ni pun nak kena bincang juga. Yang berkait rapat dengan isu ekonomi. Sebab tu Kongres Ekonomi tak boleh senyap. You kena sentiasa berbunyi. Pasal dia bukan cerita pasal ekonomi Bumi Putra ni hanya ekonomi saja. Implikasi kegagalan kita untuk kuat dalam ekonomi juga ada banyak. Dan salah satunya ialah rumah tangga. Jadi kita harap yang terbaik lah di bulan Ramadan ni. Kita sama-sama berdoa. Semoga Allah berikan kita kekuatan lah untuk menghadapi segala cabaran yang ada. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod ke-28. Tapi sebelum tu Agil, dia tambah sikit lagi tadi. Ada satu lagi last. Pasal rumah tangga ni. Macam kadang-kadang kita tengok netizen sebahagiannya too much. Dia pembantu kepada depression. Dia pembantu. Dia sedar tak sedar kan, dia terlibat participate dalam meruntuhkan rumah tangga. Kerja untuk rumah tangga ni kerja siapa? Dalam Al-Quran, dalam Quran dan hadis, dua pihak yang akan buat kerja pembantu rumah tangga. Satu penyihir, tukang sihir. Sebab tu wama yufarriqani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Ataupun minta maaf, dalam apa? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka itu mempelajari daripada Harut dan Marut cara untuk memisahkan antara suami dan isteri. Tu tukang sihir. Satu kerja. Kedua, kerja iblis. Dalam hadis disebut, iblis ni Nabi SAW menyatakan bahawasanya dalam hadis dia tahta dia di atas laut. Atas air, tahta dia atas laut. Dan setiap hari akan ada tentera-tentera datang kepada dia, memberikan laporan kepada dia tentang apa yang dia orang buat. Dan antara laporan yang terbaik, KPI terbaik, capaian terbaik adalah yang datang kepada dia dan berkata, wahai tuanku, bos dia lah, big boss dia kata, qad farraqtu bainal mar'i wa zawjihi. Aku telah berjaya hari ini putuskan hubungan suami isteri. Ketua dia turun daripada iblis, ketua syaitan ni, ketua iblis. Ketua dia turun daripada tahta di atas saya ni, pegang dia. Ni'ma anta, hang ni the best, terbaik. Okay, so kerja putus rumah tangga orang, rosak rumah tangga orang ni kerja dua je. Penyihir dan iblis. So jadi kita kalau tengok orang berantakan dalam rumah tangga dalam ni, komen tu hati-hatilah. Manage lah ya komen. Jaga perkataan-perkataan kita. Ini kita masuk lagi. Tak guna dia ni. Dia ni memang tak guna. Kau elok lah kau tinggal dia. Perampas suami orang. Hak ni pula kata laki tak guna. Laki ni mata keranjang. Laki ni. Kita patutnya doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada mereka. Selesaikan masalah mereka. Itu sebaik-baik orang Islam. Cukup. Okay, last kali kita. Yelah kita tahulah kata ada announcement. Kata mana? Firefly lah pula. Apa? MAS. Janganlah marah. Manchester United sign a deal, multi-deal dengan Malaysian Airlines. Line. Saya tengok ni, kalau Firefly delay lagi masalah MU. Tak ada kena-mengena dengan Firefly. Sekarang ni kita nak tengok Firefly Dr. Fatul Bari nak naik Malaysia Airlines ke tidak. Sebab apa? Kita pun nak ucap terima kasih pasal kita masuk semi-final FA Cup. Jadi kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang, insyaAllah. Jangan lupa follow kami di semua media social platform, di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Jangan lupa komen, like dan share. Semoga dengan perjanjian baru di antara Manchester United dan Malaysia Airlines akan memberikan kekuatan untuk podcast Relax Bro ni untuk sentiasa membawa isu-isu yang lebih baik dan panas untuk Dr. Fatul Bari, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax, bro.